Bila-bilakan dengan tazkiyah dengan tazkiyah. Tazkirah dengan tazkiyah. Tazkiyah membawa maksud apa? Membersihkan dan menyucikan. Apabila kita kata Allah SWT telah mengurniakan kepada orang-orang beriman, dan kurniaan itu ialah Nabi, maka Nabi dia buat apa pada kita? Dia buat apa pada sahabat-sahabat dia? Dia buat iaitu at-tilawah yang yatlu alaihim, dan yang kedua dia buat apa? At-tazkiyah wa yuzakkihim, bersihkan dia. Dan yang ketiga yang saya bolkan kat situ iaitu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajar mereka kitab Allah dan hikmah. Secara umumnya anda pastikan anda telah melihat perkataan membacakan ayat-ayat Allah. Ia berbeza dengan mengajar. Okay, kalau saya penghantaran seorang rasul itu, dia adalah merupakan tilawah, tazkiyah dan ta'lim. Tilawah ini membacakan ayat-ayat Allah. Tolong jangan merasakan bahawa tilawah ini sama dengan yatlu alaihim, ayat ini dengan wa yu'allimuhul kitab. Seolah-olah dia benda yang berbeza. Membacakan ayat-ayat Allah dengan mengajar Al-Quran dengan kitab, dua benda yang berbeza. Nanti kita akan terang apa itu. Cuma secara umumnya dalam hidup kita ini, kita tidak akan menjadi orang yang benar-benar mengecapi kurniaan Allah kalau dalam hidup ini tidak berlaku proses at-tilawah. Yang kedua apa dia? Tazkiyah. Dan yang ketiga, kalau ia tak berlaku dalam hidup kita, berarti kita telah terkeluar daripada menjalani seorang manusia yang mengecapi apa yang Nabi SAW diutuskan di atas muka bumi ini. Kita tidak mengecapi kurniaan Allah. Cuba cek pada diri kita, adakah kita ini, tilawah kita ini tersusun? Adakah tazkiyah kita ini berlaku dalam hidup kita ini, ataupun kebetulan demi kebetulan, ataupun ta'lim ini mengikut dan saja. Okay. Saya nak kembali dulu kepada ni sebelum saya pergi satu-satu, sebab just untuk kita lihat yang ketiga tadi, mengajar mereka kitab Allah dan hikmah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa yu'allimuhumul kitab, al-kitab ini ialah Al-Quran, dan al-hikmah. Saya sengaja ambil yang ujung-ujung, nanti kita fokus balik kepada ini. Al-hikmah ni maksudnya apa ya? Kalau diterjemahkan di situ apa dia? Hikmah apa dia? Pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syariat. Hikmah. Kalau saya pergi detail sikit hikmah ini, dalam hadis kadang-kadang disebutkan kitabullah was sunnati. Dan Nabi SAW menyebutkan ketika supaya kita ini tidak sesat, in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah was sunnati. Kita hendaklah pegang pada kitab Allah dan sunnah Nabi. Baik. Di sini disebutkan Al-Kitab, Kitab Allah dan juga Al-Hikmah. Saya nak ajak supaya kita melihat kata hikmah dengan sunnah ini dengan bahasa yang mudah. Allah SWT turunkan wahyu Al-Quran, dan dia menjadi sumber rujukan kita. Al-Quran ini disyarahkan oleh Nabi, betul? Nabi mentafsirkan Al-Quran atas izin Allah SWT, dan segala apa yang Nabi faham daripada Al-Quran itu diterjemahkan sehingga ia jadi sunnah. Okay? Apa yang Nabi buat terhadap Al-Quran itu Nabi syarahkan, Nabi tunjukkan dia punya praktik dan sebagainya. Akhirnya apa yang Nabi buat itu dipanggil sunnah. Dan apa yang manusia faham daripada Al-Quran dicampurkan dengan sunnah Nabi, dia menjadi hikmah. Saya menggunakan kataan kalau kalaulah Nabi Muhammad SAW itu bukan Nabi, maka terjemahan Al-Quran itu dinamakan hikmah sebenarnya. Tetapi oleh kerana Nabi yang menterjemahkan dan menghuraikan Al-Quran itu, maka dia telah mengangkat menjadi standard apa dia panggil apa? Sunnah. Dan kita pada hari ini, kita menafsir Al-Quran, ulama-ulama memahami dan meletakkannya pada realiti yang ada pada hari ini. Kita layak namakan sunnah. Kita namakan dia apa? Kebijaksanaan. Kebijaksanaan Nabi dinamakan apa? Sunnah. Kebijaksanaan kita dinamakan Hikmah. Hebat anda semua. Hebat dengan orang hebat-hebat, senang sikit kan. Jadi maknanya
Hari ini kita dibekalkan dengan Al-Quran dan kita memetik hukum-hukum daripada Al-Quran dan kita praktiskan dalam kehidupan kita. Sama ada yang praktis itu seorang khalifah, kalau ada khalifah, ataupun ulama, ataupun amir kepada suatu jemaah Islam, maka keputusan-keputusan itu layaknya dinamakan hikmah. Sebab apa? Dia telah mengkaji realiti yang ada. Dan perkataan hikmah ini, hakama ini, dia juga daripada kata usul iaitu hukum. Maknanya apa-apa saja hukum dikeluarkan, dia adalah kebijaksanaan sebenarnya. Kalau ada hukum yang tidak menguntungkan ummah, berarti yang mengeluarkan hukum itu tidak bijaksana. Setiap hukum itu mesti disertai dengan kebijaksanaan, sebab dia suku kata yang sama. Dan kalau ada orang yang meletakkan hukum bukan pada tempatnya, dia tidak bijaksana. Sebagai contoh, kalau saya pergi dalam sikit lagi, Allah SWT perintahkan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum. Seorang pencuri lelaki dan pencuri perempuan hendaklah dipotong tangan dia apabila sabit kesalahan. Tiba-tiba ada qadhi yang memotong tangan orang kerana mencuri, dan dia tak cek bahawa orang itu mencuri kerana apa? Survival hidup dia, kerana nyawa dia, dan dia tidak ada pilihan lain, dia curi juga. Maka ketika itu kalau qadhi potong tangan dia, qadhi itu layak dipotong balik tangan dia, sebab dia tidak hikmah. Al-Quran suruh potong tangan, tetapi dia tak potong. Kita kata jangan potong tangan. Sebab apa? Ada mani' dalam hukum syariat, dalam hukum usul fiqh. Mani' ni yang melarang. Al-Quran tu memang diturunkan dalam hukum mencuri kena potong tangan, tetapi oleh kerana tak cukup syarat, maka menghalang untuk melaksanakan hukum Allah itu. Dia panggil mani' dalam usul fiqh. Nah, kalau ada orang hukum juga si pencuri yang mencuri disebabkan oleh kemiskinan dan sebab hidup dan nyawa dia mencuri dan dia tak patutnya dipotong tangan, maka qadhi itu tidak dikira sebagai orang yang bijaksana, kerana telah meletakkan hukum bukan pada tempatnya. Dan yang ketiga ini, bila kita kata wa yu'allimul kitab wal hikmah, hikmah itu termasuk sunnah. Dari segi ilmu tafsirnya, kalau kita buka tafsir, hikmah yang dimasukkannya termasuk sunnah, dan juga termasuk hujjah, dan juga termasuk apa-apa sahaja yang melambangkan kepada kebijaksanaan, sama ada ia datang daripada hukum huruf, hukum adat. Ini satu perbahasan yang panjang. Anda melihat satu-satu benda dan kemudian anda padankan dengan Al-Quran dan ia menjadi hikmah, itulah yang dikatakan kehebatan, memahami dan sebagainya. Okay, tak apa. Poin ini kita akan cuba go through balik semula nanti sebelum kita pergi kepada keseluruhan ayat ini. Baik, ayat ini tadi kita mengatakan bahawa penghantaran seorang rasul tadi, dia menyebabkan bahawa kita semua mesti melalui dalam hidup kita ini tilawah, mesti dalam hidup kita ini tazkiyah, dan kerana Nabi SAW diutuskan untuk itu. Dia buat pada sahabat-sahabat dia buat kepada orang-orang Quraisy. Dia betulkan, dia bacakan ayat-ayat, dia tazkiyah dan ditaklimkan, dan akhirnya jadilah Islam itu kedahsyatan dan kehebatan dan kegemilangan. Dia mesti gabungan tilawah, tazkiyah dan taklim. Walau orang itu alim macam mana pun, dia kena tilawah. Walau orang itu alim macam mana, dia kena ada proses tazkiyah. Walau alim macam mana, dia kena proses taklim yang berjalan. Tidak ada manusia yang boleh terkeluar daripada ini. Dan untuk dia lebih tersusun dan sistem, maka berlakulah apa-apa proses tarbiyah yang berlaku di sana sini, yang saya tidak uraikan di sini untuk masa ini. Tapi inilah konsep, mesti ada tilawah, mesti ada tazkiyah, dan mesti ada. Baik. Yatlu alaihim ayatihi. Yatlu ini membacakan. Okey, betul. Dan iqra' juga membaca. Okey, kita jumpa perkataan iqra'. Dan baca pada iqra' tadi bukan hanya membaca, tetapi juga maknanya apa? Mengkaji, meninjau dengan penuh kajian dan penyelidikan. Iqra', bukan hanya sekadar membaca, tapi mengkaji dan berfikir dan melihat. Yatlu alaihim ayati. Nabi ini membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayati, saya tak dalam bahasa Arab, ayatihi. Apa maksud ayatihi? Tengok Quran anda. Dia tulis apa? Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda. Ayat nanti diterjemahkan sebagai apa? Tanda-tanda. Cuba tengok Quran anda, berbeza-beza terjemahan. Dia cuba lihat ayati antara maksudnya apa? Ayat-ayatnya. Dan ada terjemahan lain? Tanda-tandanya. Ada terjemahan lain lagi? Ada siapa bawa Yusuf Ali dalam English, dia kata apa? Ayatihi Sains. Okey, ayatihi ini, Syed Qutb dia suka bermain dengan istilah ini dalam Fizilal. Dia kata ayatihi ini ada dua jenis, al-ayah al-kauniyah dengan al-ayah al-qawliyah. Sebut betul-betul ni. Jangan pula susul kan.
Yang pertama al-kauniyah dan yang kedua al-kauniyah. Al-kauniyah ini Nabi membacakan ayat-ayat Allah. Apa maksudnya? Nabi menerangkan tentang segala alam semesta kejadian ini, Nabi terangkan dan Nabi kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu al-ayat al-kauniyah. Kita nampak gunung itu adalah al-ayat al-kauniyah. Kita nampak urat betis dalam Sup tulang. dalam sup tulang. Memang dia tak makan malam lagi. Saya bawa yang lain. Dalam mayat yang ada dekat ini, hari ini saya diberi peluang untuk mengiringi tetamu. Dia dapatlah masuk tengok mayat, apa dia panggil mayat-mayat yang kat situ. Kita nampak urat dia tu. Urat itu ialah sebahagian daripada alam semesta. Dan ia adalah tanda kebesaran Allah. Mana-mana pencarah yang menerangkan ini urat ini urat ini peha ini peha, dia sedang menerangkan apa? Ayat al-kauniyah. Dan anda kena rasa, pencarah-pencarah sekalian, anda kena rasa, oh, tak sangka aku ni rupanya seorang yang menerangkan apa? Ayat Al-kauniyah. Merasakan kehadiran itu. Kita belajar tentang apa, tentang mengajar tentang sains, mengajar tentang farmasi, ubat ini begini. Kita sedang mengajar apa? Ayat. Ulang lama-lama jangan bagi saya soal. Ayat. Anda sedang mengajar dan anda sedang belajar, bagi teman-teman belajar al-ayat al-kauniyah. Dan yang kedua al-ayat al-kauniyah inilah yang dikatakan firman Allah, mengajar tafsir dan sebagainya. Jadi bila Nabi yatlu alaihim ayati, Nabi membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dalam bentuk al-kauniyah dan al-qauliyah. Inilah seolah Nabi membawa manusia berkenalan dengan pencipta Allah Subhanahu wa taala. Al-ayat al-kauniyah dan al-ayat al-qauliyah. Ini yang pertama, at-tilawah. Yang kita kata tilawah tu hanya baca Al-Quran, dia dua-dua. Tilawah baca Quran yang teks yang kita baca ini, itu juga lakukan tilawah, dan tilawah juga tahu al-kauniyah. Dan saya selalu gemar menceritakan al-kauniyah ni jangan terlalu bombastik sangat kan. Semua orang ini bila datang kuliah ni, saya harap dia boleh menyentuh perasaan dan menyentuh hati orang lain apabila dia mengajar al-ayat al-kauniyah. Falsafah pendidikan yang kita bawa dekat CUCMS ini, kita nak pencarah-pencarah kita mampu untuk mengkaitkan apa saja yang ajar dengan penciptaan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengajar otak, neurologi tentang apa saya kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bagi alasan saya bukan ulama, saya tak boleh. Tidak. Anda mampu untuk menggerakkan hati-hati manusia supaya tersentuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Malulah kalau kita kata kita tak mampu, sebab apa? Malah pelajar-pelajar ceritakan kepada pelajar-pelajar baru yang lain dan sebagainya, anda mampu untuk mereka dengan al-ayat al-kauniyah ini. Kita akan latih semua. Sebab apa? Malu kalau kita kata kita tak boleh. Orang Badui sendiri dia boleh hurai ayat kauniyah ni senang saja kan. Orang Badui dia tak ada belajar buat master sains ke PhD, tak ada. Badui tak pakai slipper, dengan ada kambing, dan orang perkenalkan dia dengan Nabi. Dan dengan Nabi perkenalkan Allah SWT, Nabi cerita pasal Allah, dia pun tersenyum. Dia balik, dia bersyair. Dia kata apa? Al-ba'ratu tadullu ala ba'ir. Dalam syair dia, mudah je, tak pakai slipper. Kita semua pakai kasut mahal-mahal tu dia kaki ayam je. Dia bersyair, al-ba'ratu tadullu ala ba'ir. Tai unta ni tandanya ada unta lalu tadi. Dia tak nampak unta, tapi dia nampak tai unta. Malah dia boleh ukur tai unta ni besar mana unta ni, umur dia berapa tahun, sebab saiz tai dia. Dan dia boleh tahu kalau dia kuis-kuis tai unta tu, tahu ini unta daripada Madinah. Unta daripada Madinah, dia bukan makan rumput saja, termasuk makan kurma. Sebab Madinah banyak kurma. Jadi kadang orang umum unta Madinah terkenal dengan diberi makan kurma sekali. Dia tahu ini unta daripada Madinah. Kalau unta daripada Mekah tak ada can nak makan kurma. Dia makan rumput-rumput kering. Dia tahu jenis najis itu. Dan dia tahu dah berapa hari unta tu lalu kat situ. Hebatnya kan. Sebab basah dan keringnya tai unta itu. Dia boleh clusterkan, ini seminggu, ini 2 minggu, ini dah lama. Dia pakai slipper je, tak payah bawa ke lab. Al-ba'ratu tadullu ala ba'ir, wal khudwatu tadullu ala al-khutwa. Tapak kaki manusia ni tanda ada manusia lalu. Tadi tai unta, simple. Yang ni apa? Tapak kaki. Dan dia tengok ke langit, An-najmu wal qamaru ala fi khalqis samawati wal ard. Dan dia katakan, lihat bintang, lihat bintang, lihat bulan, lihat cakrawala, tentu ada pencipta.
Mudah itu saja. Tak payah bawa dalil. Qul huwallahu ahad. Ahad itu hilang. Tak payah. Manusia